Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar semua? Apa khabar para pelajar Hidayatul Muttaqin? Ahlan Fatimah Az-Zahra, Haifa Najwa, Ayu Hafiz, Fatimah Samsuddin, Muhammad Fauzi bin Ali. Terima kasih banyak-banyak kita bertemu dalam tempoh antara Maghrib dan Isyak. Kalau di Malaysia antara Maghrib dan Isyak. Mudah-mudahan pertemuan ini adanya kebaikan untuk setiap daripada kita. Dengan setiap hadis dan sabdaan baginda Rasulullah SAW yang kita dengar, mudah-mudahan boleh kita bawa dalam kehidupan, boleh kita amalkan. Kita dah tiba, ahlan Adlan Maira, kita dah tiba pada hadis-hadis berkenaan tentang tafsir bagi ayat-ayat daripada surah An-Nisa. Dan kita telah tiba pada riwayat yang ke 3046. Adakah betul? Mohon para pelajar Hidayatul Muttaqin untuk maklumkan riwayat 3046 daripada surah An-Nisa. Masih lagi berkenaan tentang ayat yang ke-41 daripada surah An-Nisa. Yang mana sebelum ini kita dah baca bahawa baginda Nabi SAW telah memerintah Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud telah membaca Allahumma salli ala sayyidina 3046. Abdullah bin Mas'ud telah membaca daripada awal surah An-Nisa sehingga tiba pada ayat yang ke-41. Dan Nabi SAW pada waktu itu menangis. Kenapa Nabi SAW menangis? Kerana perkataan wajibna bika, dan kami akan bawa kamu wahai Muhammad ala haula, ke atas setiap orang daripada umat kamu, syahidah, sebagai saksi. Nabi kena menjadi saksi untuk umat baginda. Dan Nabi SAW tidak sanggup kalaulah pada waktu itu ada umat baginda yang Nabi kena menjadi saksi bahawa mereka pada waktu itu tidak mengikuti ajaran baginda SAW. Maka kita masih lagi pada ayat 41 surah An-Nisa, cuma riwayat yang ke-3046. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Muawiyah bin Hisham qala hadatsana Sufyan an al-A'mash an Ibrahim an Abidata an Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda kepadaku, Iqra' alayya, bacalah Al-Quran untukku. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aqra'u alaika, adakah patut aku memperdengarkan kepada kamu Al-Quran? Wa alaika unzal, dalam keadaan Al-Quran telah diturunkan kepadamu. Maka sabda Nabi memberi jawapan, Inni uhibbu, sesungguhnya aku menyukai, an asma'ahu, untuk mendengar, min ghairi, bacaan Al-Quran daripada orang lain. Daripada sini juga pengajaran yang kita boleh dapat bahawa sunnah untuk mendengar bacaan Al-Quran daripada orang lain. Walaupun kita hafal, walaupun pada waktu itu kita boleh baca, sunnah untuk mendengar bacaan Al-Quran daripada orang lain, seperti mana Nabi menyukai mendengar Al-Quran daripada para sahabat, antaranya Ubay bin Ka'ab, antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Faqara'tu surat An-Nisa, kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun telah membaca surah An-Nisa sehingga tiba pada ayat wajibna bika ala haula'i syahidah, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad ke atas mereka ini, iaitu umat kamu, syahidah,
menjadi saksi. Qal, berkata Abdullah bin Mas'ud, faraitu aini, mataku telah melihat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahmulan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menitiskan air mata, mengenangkan yang baginda akan menjadi saksi untuk umat baginda. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dari hadis yang lebih sahih daripada hadis Abu Ahwas. Wa bi ilai qala hadatsana Suwaid bin Nasr qala akhbarana Abdul Mubarak an Sufyan an al-A'mash nahwa hadis Muawiyah bin Hisham. Riwayat 3047. Wa bi ilai qala hadatsana Ibn Humaid qala hadatsana Abdurrahman bin Sa'id an Abi Ja'far Ar-Razi an Atha bin Sa'ib an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali bin Abi Talib. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, sana'alana Abdurrahman bin Aufin, kata Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf telah membuatkan untuk kami ta'aman, hidangan makanan. Fada'ana, maka Abdurrahman bin Auf telah menjemput kami, wasaqana minal khamar, dan telah menghidangkan kami dengan arak. Ini adalah sebelum daripada turunnya ayat-ayat pengharaman arak. Kita tahu proses pengharaman arak melalui beberapa fasa, dan antaranya surah An-Nisa ayat yang ke-43 adalah fasa yang kedua. Fasa yang pertama ada dalam suratul Baqarah, di mana Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fihima, pada keduanya arak dan judi, ismun kabir, dosa dan kemudaratan yang banyak. Wa manafi', dan ada sedikit manfaat. Wa ismuhuma, namun dosa dan kemudaratan keduanya akbar, lebih besar daripada manfaat yang ada. Maka itu adalah permulaan Allah menyuruh para sahabat untuk meninggalkan arak. Tahap yang kedua adalah ayat daripada surah An-Nisa ayat 43 ini, yang mana Allah berfirman, janganlah kamu hampir kepada solat dalam keadaan mabuk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Abdurrahman bin Auf telah menjemput para sahabat, antaranya Ali bin Abi Talib, dan pada waktu itu beliau telah hidangkan arak. Masih lagi belum haram arak pada waktu itu. Fa'akhadhatil khamru minna, kata Ali bin Abi Talib, maka arak telah mula memabukkan kami, menguasai pemikiran kami. Fa'akhadhatil khamru minna, ay khadhatil khamru uqulana, maksudnya. Wa hadratis salah, dan pada waktu itu telah masuk waktu salat. Faqaddamuni, maka mereka telah menghadapankan aku untuk menjadi imam. Faqara'tu, maka kata Ali bin Abi Talib, aku pun telah membaca surah Al-Kafirun dalam keadaan tidak tersusun maknanya. Maka sepatutnya Qul ya Al-Kafirun berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan sembah, wahai orang-orang yang kafir, apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Itu ayat dia berbunyi. Tapi kerana dalam keadaan tidak sedar, kerana pada waktu itu telah minum arak, maka Ali bin Abi Talib sewaktu menjadi imam telah membaca, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang ingkar, la a'bud, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan dalam keadaan tidak sedar, aku membaca, wa nahnu na'bud, dan kami menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Tersasul, dan pada waktu itu tidak menguasai percakapan dalam ketika mana membaca bacaan dalam solat. Dan kebanyakan orang yang mabuk keadaannya begitu. Kalau kita tengok, dia tidak boleh menguasai, dia tidak tahu apa yang dia cakapkan. Maka Allah pun telah menurunkan ayat 43 surah An-Nisa. Maka ini adalah sababun nuzul, sebab kenapa turunnya ayat tersebut. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Belum lagi pengharaman sepenuhnya, ianya berlaku fasa demi fasa. Namun zaman kita, arak telah diharamkan. Sama ada pada waktu itu minuman sedikit ataupun banyak, maka pada waktu itu diharamkan semuanya. Minuman-minuman dan benda-benda yang memabukkan. Maka firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salah, janganlah kamu hampir kepada salat. Wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk.
hatta sehingga ta'lamu kamu mengetahui, hatta sehingga kamu mengetahui ma taqulun apa yang kamu ucapkan. Jangan solat dalam keadaan mabuk. Maka para sahabat mula meninggalkan arak dan mereka hanya minum arak bila pada waktu itu masa yang banyak daripada waktu solat selepasnya. Sebab Allah sebut jangan hampir kepada solat dalam keadaan kamu mabuk. Sehinggalah akhirnya turun pengharaman arak sepenuhnya di dalam surah Al-Maidah, di dalam surah di dalam surah Al-Maidah, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Maka tinggallah kamu akan arak la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya. Riwayat 3048. Ini berkenaan tentang ayat yang ke-65 daripada surah An-Nisa. Maka dalam hadis yang ke-3048 menceritakan telah berlaku pertengkaran di antara sepupu Nabi Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Macam mana Zubair ibn al-Awwam adalah sepupu Nabi? Sebab mak dia adalah makcik Nabi SAW. Mak kepada Zubair bernama Safiyah binti Abdul Muttalib adalah makcik kepada baginda Nabi. Maka beliau adalah sepupu Nabi SAW. Dan Zubair ibn al-Awwam telah berkahwin pada waktu itu dengan kakak kepada Aisyah. Nama isterinya adalah Asma binti Abu Bakar. Maka dalam masa yang sama dia sepupu Nabi. Dia juga pada waktu itu isterinya adalah kakak kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka pernah berlaku pertengkaran di antara Zubair ibn al-Awwam dengan orang yang memiliki kebun sebelahnya. Pada waktu itu di kebun Zubair ibn al-Awwam ada laluan air. Dan untuk air masuk ke dalam kebun, untuk mengairi kebun, maka Zubair ibn al-Awwam perlu untuk menutup laluan air itu daripada terus mengalir supaya air itu boleh memenuhi kebunnya terlebih dahulu. Dan selepas daripada itu barulah dia buka laluan air supaya laluan air itu boleh pergi kepada pemilik tanah sebelumnya. Sebab laluan air itu masuk dalam tanah dia dulu. Maka itu yang Zubair ibn al-Awwam buat. Namun pemilik kebun sebelahnya pada waktu itu tidak berpuas hati. Mereka mengadu kepada Nabi dan Nabi SAW mencadangkan yang mana Zubair ibn al-Awwam pada waktu itu tutup laluan aliran air tersebut seketika sehinggalah masuk sedikit air dan kemudian biarkanlah air tersebut lalu kepada kebun jiran dia. Namun keputusan ini menjadikan orang tersebut tak berpuas hati. Lalu dia mengungkapkan perkataan yang tak sepatutnya kepada Nabi. Dengan dia berkata, mentang-mentanglah Zubair adalah sepupu kamu, wahai Rasulullah, engkau buat keputusan begitu. Tetapi itu memang hak Zubair ibn al-Awwam. Sebab laluan sungai itu masuk ke kebun dia dulu. Maka Nabi SAW pada waktu itu murka, marah. Maka Nabi kata, ambillah hak kamu sepenuhnya dan pada waktu itu barulah beri kepada jiran kamu. Pada awalnya Nabi suruh sirami sedikit sahaja. Tapi kemudian Nabi ubah. Nabi kata, ambil hak kamu sepenuhnya. Barulah berikan kepada orang tersebut. Maka turunlah ayat yang ke-65 daripada surah An-Nisa. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Firman Allah pada ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman sehingga mereka menjadikan engkau pemutus bicara dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kalaulah mereka tak bersetuju, maka mereka itu tidak beriman. Maka ini adalah teguran Allah kepada orang tersebut. Ada yang mengatakan orang itu munafik. Ada yang mengatakan orang tersebut sahabat. Namun dia terlepas kata kerana terlalu marah.
Riwayat yang ke-3048. Wa billahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair annahu haddatsahu anna Abdullah bin Zubair bahawa sesungguhnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan bahawa seorang lelaki daripada kalangan Ansar, Kita lihat kepada sinhara baris yang ketiga daripada bawah. Okey. Baris yang ketiga daripada bawah. Wa hadzal qawlu minar rajul imma liqauni munafiqa. Maka ada yang mengatakan dia munafik, sebab itu dia bercakap tak bersopan kepada Nabi. Wa ja'alahu minal ansar, dan dalam hadis ini beliau dipanggil seorang ansar liqaunihi min qabilatihim, kerana dia berasal daripada kabilah Ansar. Wa qad kana man yattasifu bin nifaq, maka seperti mana ada juga orang munafik yang lain seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun munafik tetapi dipanggil Ansar kerana itu adalah kabilah dia. Okey. Wa imma, dan ada juga berpandangan lizillatihi indal ghadab, dia adalah sahabat namun dia berkata begitu kerana terlalu marah. Wa ammal qawlu, adapun dakwaan yang mengatakan itu adalah orang Yahudi, fa ba'idun ghayatal bu'd, maka itu adalah pandangan yang ditolak. Maka ada mengatakan dia sahabat lalu dia terlepas cakap kerana marah. Ada yang mengatakan dia adalah munafik. Maka ada seorang lelaki daripada kalangan Ansar, khasama Zubair, telah bertengkar dengan Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu fi berkenaan syiraji, aliran air al-harrah yang datang daripada harrah ke ladang mereka. Al-harrah maksudnya saluran air itu datang daripada harrah. Apakah maksud harrah? Lihat kepada sinhara baris yang keempat daripada bawah, iaitu ardun zatu hijarah, tanah-tanah yang berbatu hitam dipanggil harrah. Dan Madinah ada banyak tanah-tanah berbatu hitam bahkan sampai ke zaman kita, kerana itu sebab daripada kesan-kesan letusan gunung berapi. Maka Madinah ada banyak gunung berapi, cuma dah berpuluh tahun tidak meletus. Namun Madinah ada banyak gunung berapi yang menjadi penyebab kepada tanah-tanahnya berbatu hitam. Maka ada aliran air yang datang daripada harrah menuju ke ladang dan kebun mereka. Yang mana aliran air tersebut yaskun, yang mereka beri air biha dengan aliran air tersebut an-nakhla kepada pokok kurma mereka. Maka berkatalah Ansari, yang mana ladang dia datang selepas ladang Zubair ibn al-Awwam, sarrihil ma' yamurru, biarkanlah air mengalir. Namun kalaulah air berterusan mengalir tanpa ditahan seketika, maka air tersebut tak akan masuk ke kebun. Dia tak akan masuk ke kebun. Ianya perlu ditahan seketika supaya boleh mengairi kebun. Dan itu perkara biasa. Bukanlah Zubair bin Al-Awwam tahan aliran air itu selama-lamanya. Fa'aba alaih, maka Zubair bin Al-Awwam tak setuju. Fahtasamu, maka mereka telah mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepada Zubair, Iski ya Zubair, berilah air kepada kebun kamu wahai Zubair, kerana itu memang benda yang biasa dibuat. Wa arsilil ma', dan kemudian lepaskanlah air kepada jiran kamu. Daripada ungkapan Nabi Iski ya Zubair, kata para ulama, pada waktu itu Nabi suruh untuk dia bertolak ansur. Ambil air sedikit, tahan sekejap air, lepaskan. Sebab itu kita lihat kepada sinhara pada baris Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baris yang kedua daripada bawah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada penghujung baris yang kedua daripada bawah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam amaru Zubailan awwalan, Nabi menyuruh Zubair pada awalnya pada waktu itu bil musamahah, untuk bertolak ansur. Wahasunal jiwar, dan pada waktu itu bil musamah wa husnil jiwar, dan berkelakuan baik dengan jiran tetangga, bitarki ba'di haqqih, pada waktu itu dengan dia maafkan sebahagian hak dia. Nabi kata tahan air sekejap je, ambil air paling minima, lepaskan. Itu pada awalnya. Duna an yakuna hakman syar'iyyah, tanpa Nabi memberikan hak Zubair bin Al-Awwam sepenuhnya. Falamma ra'al ansariyah, bila Nabi melihat orang Ansar itu pada waktu itu tidak bersetuju, maka Nabi SAW menyuruh Zubair ibn Al-Awwam ambil hak dia sepenuh dia, dan pada waktu itu barulah
berikan kepada jiran, iaitu orang Ansar tersebut. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faghadibal Ansar. Orang Ansar tadi marah dan dia berkata, wahai Rasulullah, sebentar. Wahai Rasulullah, an kana ibnu ammatik. Mentang-mentanglah Zubair al-Awwam adalah anak kepada makcik kamu, sepupu kamu. Fataghayyara wajhu Rasulillah. Berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, menukar pada waktu itu keputusan baginda. Ya Zubair, wahai Zubair, iski, berilah air kepada tanaman kamu. Wahbisil ma', tahanlah air. Hatta yarji'a ilal jidar. Sampailah air itu kembali, dan pada waktu itu sampai kepada dinding-dinding kebun. Biarkan air sampai kepada seluruh tanaman kamu, barulah kamu beri kepadanya. Pada awal Nabi suruh Zubair bin Awam tolak Ansar, dan pada waktu itu memaafkan sebahagian haknya. Apabila orang tersebut menuduh Nabi, maka Nabi SAW suruh Zubair bin Awam jangan bertolak ansur dengan orang tersebut. Maka berkata Zubair, demi Allah, sesungguhnya aku mengira hadhil ayat ini telah turun berkenaan tentang peristiwa tersebut, di mana Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, di mana Allah berfirman, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidaklah beriman sehingga mereka menjadikan engkau pemutus bicara dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Berkata Imam Tirmizi, aku mendengar Muhammad Al-Bukhari berkata, qad rawa, telah meriwayatkan Ibn Wahab hadis ini daripada Lais bin Sa'ad dan Yunus, daripada Zuhri, daripada Urwah, daripada Abdullah bin Zubair. Riwayatnya lebih kurang sama seperti hadis ini. Namun telah meriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah daripada Zuhri, daripada Urwah bin Zubair. Namun mereka tidak menukilkan perawi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair adik-beradik. Cuma yang lebih banyak masa sewaktu Nabi masih hidup adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Sementara Urwah bin Zubair, dia hanya mendapat banyak hadis daripada makciknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat 3049. Maka hadis ini berkenaan tentang surah Ali Imran ayat yang ke-88. Surah Ali Imran ayat yang ke-88. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama lakum fil munafikin." Maka apakah yang menyebabkan kamu wahai para sahabat berpecah menjadi dua golongan? Fama lakum fil munafikin fi'atain, menjadi dua golongan berkenaan orang munafik. Kenapa kamu nak berpecah? Kerana orang munafik. Yang mana firman Allah, wallahu arkasahum bima kasabu. Yang mana Allah telah menjerumuskan orang munafik ke dalam kekufuran. Lalu kenapa kamu nak bergaduh kerana orang munafik? Kenapa kamu nak berpecah kerana orang munafik? Aturiduna an tahdu man adallallah. Allah menghardik orang beriman. Adakah kamu pula hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Allah telah sesatkan? Allah memberi amaran, wa man yudlilillah falan tajida lahu sabila. Dan orang yang Allah telah sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan boleh menjadi penyelamat untuknya. Maka Allah menghardik orang beriman yang berpecah, bergaduh hanya disebabkan orang munafik. Apakah kisah dia? Riwayat 3049. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Adi bin Thabit qala sami'tu Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu yuhadditsu an Zaid bin Thabit, daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sesungguhnya sesungguhnya beliau telah berkata berkenaan tentang ayat 88 surah An-Nisa, di mana Allah berfirman, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain." Mengapa kamu berpecah menjadi dua kelompok kerana orang munafik? Berkata Zaid bin Thabit, "Raja'ana min ashabin Nabi." Telah pulang sebahagian daripada sahabat Nabi pada perang Uhud. Fakana nas, maka adalah para sahabat pada waktu itu menjadi dua kelompok. Sebahagian daripada para sahabat berkata, "Uqtulhum, jom kita bunuh je orang munafik." Sebab orang munafik mereka abaikan Nabi sebelum daripada berperang, di mana mereka seramai 300 orang meninggalkan Nabi betul-betul sebelum mula berperang.
Maka sebahagian kata, kita bunuh je orang munafik. Mereka sanggup buat begini kepada Nabi. Sementara itu sebahagian lagi berkata, lah, jangan, kenapa kita nak bunuh mereka? Maka pada waktu itu Allah pun turunkan ayat ini, fama lakum fil munafiqina fi'atain, maka mengapa kamu nak bertengkar bergaduh berkenaan tentang orang munafik sehingga kamu menjadi dua kumpulan. Waqal, lalu Nabi bersabda, innaha, sesungguhnya Madinah Taibah adalah tempat yang elok. Waqal, dan Nabi juga bersabda, innaha, sesungguhnya Madinah tanfi, akan membersihkan al-khabath, kotoran-kotoran yang ada padanya, kama tanfin nar, seperti mana api menghilangkan khabathal hadid, kotoran yang ada pada besi. Maka Nabi tidak buat apa-apa. Nabi bersabar walaupun macam-macam orang munafik buat kepada Nabi, kerana Nabi SAW pada waktu itu tidak mahu menjadi perpecahan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Riwayat 3050. Ini berkenaan tentang suratun Nisa ayat 93, yang mana pada ayat ini Allah memberi amaran kepada orang-orang beriman jangan membunuh orang lain. Kalaulah ada membunuh orang lain muta'ammida dengan sengaja, maka tidak diampunkan dosanya. Walaupun sebenarnya kalaulah dia bertaubat, pada waktu itu Allah ampunkan. Cuma ayat ini sebagai satu bentuk amaran. Orang yang bunuh orang lain dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, tempatnya pasti adalah neraka. Riwayat 3050. Wa bi ilai qala Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala hadatsana Syababa qala hadatsana Warqa ibn Umar an Amr bin Dinar an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, yaji'ul maktul, kelak akan datang orang yang telah dibunuh, bil qatil, dengan membawa pembunuh. Orang yang kena bunuh ni dia akan bawa pembunuhnya di hadapan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nasiyatuhu, dahinya, wa ra'suhu, dan kepalanya, biyadihi, pada tangan dia. Kalaulah dia dibunuh dalam keadaan kepalanya dipancung, itulah keadaan dia akan bawa jumpa Allah. Dia bawa orang yang bunuh dia sambil pegang kepala dia, dan pada waktu itu bertemu dengan Allah. Wa audajuhu tashkhab, dan pada waktu itu darah masih mengalir daripada uratnya. Macam mana keadaan orang tu dibunuh? Allah bangkitkan dia dalam keadaan begitu bersama dengan pembunuhnya. Kemudian berkata orang yang kena bunuh, wahai Tuhanku, qatalani hadza, orang ni telah bunuh daku. Hatta yudniyahu, sehingga orang ini akan mendekatkan pembunuh tadi ke arash. Qal, maka berkata perawi, maka mereka telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, at-taubah, takkan tak ada taubat untuk orang yang telah membunuh orang lain? Kalaulah ditaubat mungkin Allah maafkan. Maka Abdullah bin Abbas membaca ayat ini, wa man yaqtul mu'mina, surah An-Nisa ayat 93, dan orang yang telah membunuh seorang beriman yang lain muta'ammida, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka. Berkata Abdullah bin Abbas, ma nusikhat hadhil ayah, ayat ini tidak pernah dimansuhkan, wala buddilat, tidak pernah diubah, wa anna lahu taubah, maka mana ada untuknya taubat. Namun sebenarnya kata-kata Abdullah bin Abbas tadi adalah sebagai bentuk amaran yang keras. Kita lihat Sinhara pada baris yang kelima. Wa anna lahu taubah bermaksud la yuqbalu taubatuh, tidak diterima taubatnya. Berkata Al-Baydawi, Abdullah bin Abbas telah berkata, tidak diterima taubat seseorang pembunuh dengan sengaja. Wala'allahu, berkemungkinan Abdullah bin Abbas ingin untuk at-tashdid, memberi amaran keras. Sebenarnya kalaulah dia benar-benar bertaubat, Allah ampunkan. Izruya, kerana izruya anhu, kerana ada diriwayatkan dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas, khilafuh, riwayat yang bertentangan, berbeza daripada ini. Wal jumhur, majoriti para ulama menyebut bahawa ayat 90, ayat yang ke-93 ini khusus untuk orang yang tidak bertaubat. Sebab Allah menyebut dalam surah Taha ayat 82, wa inni laghaffarul liman taba, dan sesungguhnya aku pasti mengampunkan orang yang bertaubat. Wa huwa indana, ada juga yang berpandangan maksud ayat 93
yang mana pembunuh dengan sengaja tempatnya pasti neraka adalah apabila dia menganggap halal, menganggap betul perbuatan dia. Kalaulah dia menganggap halal dan betul dan dia tak mengaku bersalah walaupun dia dah bunuh orang dengan sengaja, pasti tempatnya adalah neraka. Seperti mana yang disebutkan daripada Ikrimah dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Usamah bin Zaid. Minta maaf. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sebahagian telah meriwayatkan hadis ini daripada Amr bin Dinar, daripada Abdullah bin Abbas, riwayat yang lebih kurang sama namun tidak meriwayatkannya secara marfu'. 3051 kita sambung jam 9.30 nanti insya-Allah. Lagi sejam. Terima kasih semua. Jumpa lagi.